Warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera dan juga selamat pagi. Baik, alhamdulillah kita berada pada fasa PKP yang kedua, yang mana sesi PDPC kita tetap berlangsung dan berjalan. Yang mana sebelum ni untuk kelas UiTM dan juga kelas saya UTM, anda tak jumpa dengan saya kan? Tapi kelas UKM dan juga UPSI rasanya dah jumpa dengan saya dengan DL sebelum ni. Tapi saya sambung dengan DL secara kelas direct lah. Boleh? Okey, sebelum kita mula, saya nak paparkan pada awak satu video yang mana kita tengok sama-sama video ni. Nak rangsang awak, bagi motivasi untuk awak supaya minat dalam nak belajar ni. Okey. Paling males tuh di saat-saat seperti ini. Harus belajar untuk ujian. Ujian lagi. Emangnya penting ya? Belajar juga nggak ada gunanya kok. Matematika, fisika, sejarah, udah susah-susah belajar, kok nantinya nggak kepake juga? Untuk apa capek-capek ngafalin? Sekarang semua sudah digantikan mesin. Dulu, saya juga pernah loh berpikir seperti itu. Tapi itu adalah pemikiran yang salah. Belajar bukan untuk ujian, tapi ujian untuk belajar. Hidup sedang menguji kamu. Niat nggak? Serius nggak? Apakah kamu anak yang patuh? Apakah kamu anak yang tangguh? Apakah kamu anak yang mudah menyerah? Yang dengan gampangnya selalu bilang, gak bisa. Kalau kamu saja susah menyelesaikan tanggung jawab sebagai pelajar, bagaimana kamu bisa sukses dengan tanggung jawab yang lebih besar? Coba deh ingat lagi. Dulu, kamu pernah janji untuk membuat orang tua bangga, janji untuk jadi anak yang berbakti. Ketika kamu mengatakan itu, apakah itu sungguh-sungguh? Kalau iya, inilah saatnya kamu buktikan perkataanmu. Yang orang tua kamu mau bukanlah hasil akhir sebenarnya, tapi bagaimana kamu bisa bertumbuh dalam prosesnya. Bukan harus dapat nilai sempurna, tapi bagaimana kamu bisa menjadi anak yang tidak mudah putus asa. Ujian itu mengetes ketekunan. Ujian itu mengetes kedisiplinan. Ujian itu mengetes kejujuran. Itulah yang sesungguhnya. Bukan hanya nilainya, tapi proses kamu menuju ke sana. Selesaikan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Selama ini, kamu sudah susah payah belajar. Jangan sampai di saat akhir, semua jadi terlantar. Lebih baik menderita sedikit untuk persiapan ujian, daripada menderita selamanya karena penyesalan. Belum bisa, cari caranya. Nggak ngerti, belajar dengan yang ahli. Lupa lagi, berarti kamu harus terus revisi sampai hafal mati. Saya yakin kamu bisa. Saya yakin kamu mampu. Karena semuanya itu tergantung dari kemauanmu. Jadi, yuk kurangi mainnya dan ambil buku pelajarannya. Kurangi dulu update status dan bulatkan tekad untuk terus fokus. Kurangi dulu keluyuran dan pacaran dan selesaikan dengan ketekunan. Yang keren itu bukan anak muda yang banyak gaya, tapi anak muda yang punya karya. Yang keren itu bukan anak muda yang buat sensasi, tapi anak muda yang berprestasi. Siapkan hati, jiwa, dan raga. Dan jangan lupa juga untuk berdoa. Berikan yang terbaik dan buat orang tuamu tersenyum bahagia. Mereka pasti bangga karena anaknya akhirnya bisa menjadi. Okey, sengaja saya tunjukkan video di belakang ni sebab saya nak bagi awak motivasi yang mana kita belajar bukan saja untuk ujian, tapi ujian tu adalah untuk belajar. Faham sebab awak lama dah tak bersemuka dengan saya dan juga cikgu-cikgu sekolah ni, jadi saya nak bagi awak nampak yang belajar tu tetap belajar walaupun kita masih lagi dalam pandemik COVID-19. Boleh? Lepas tu, awak kena ingat, awak kena faham bahawa bahasa Melayu untuk awak bagi calon 2021 adalah batch pertama yang menggunakan pakai format baharu. Jadi, saya nak saran pada awak, format baharu ini memang bukan senang dan memang bukan senang untuk awak dapat markah yang baik. Jadi, nak senang, tak senang, nak susah pun tak susah. Mulai sekarang,
awak kena betul-betul fokus. Cikgu-cikgu sekolah ni, terutama untuk subjek BM, memang betul-betul lumus. Nak bagi awak faham, nak bagi awak mengerti bahawa format baharu ni sangat-sangat penting. Boleh? Tengok pada video tadi, dia cakap pada kita, yang pertama sekali, kalau yang ada pacaran-pacaran tu, awak boleh lupakan dulu sebab awak ada berbaki masa 2 bulan je lagi untuk awak melonjak naik tingkatan 5. Awak ingat setahun untuk belajar format baharu ni senang? Tak senang agak susah. Jadi mulai sekarang dah boleh berfikir dah macam mana awak nak jadi pelajar terbaik untuk skor bahasa Melayu. Boleh? Sebab bahasa Melayu ni adalah penentu kehidupan awak. SPM ni untuk bahasa Melayu, kalau awak gagal, awak tak dapat cemerlang, hidup awak pun tidak secemerlang orang lain. Boleh? Okey, itu motivasi je. Okey, saya nak masuk pada slide saya hari ni. Okey, saya faham rata-rata kelas dia dah mula, cikgu-cikgu awak dah mula habiskan silibus tentang kertas 1 dan juga kertas 2 bagi format bahasa Melayu, betul? Jadi hari ni kita fokus saja kepada format penulisan rumusan. Boleh? Format penulisan rumusan ni memang berbeza dengan apa yang telah awak belajar dahulu. Okey, tengok sama-sama slide saya sediakan. Sekejap bunyi lagu pula dah. Okey. Baik, ni format bahasa Melayu, KSSM bahasa Melayu, format baru Okey. Okey, hari ni kita nak fokus saja untuk bahagian rumusan. Kalau kita tengok balik, dalam format bahasa Melayu bagi kertas 1, kertas 2. Okey, saya tunjuk balik format instrumen peperiksaan untuk tahun 2021 bagi mata pelajaran bahasa Melayu Palang 1103, yang mana ada 4 kertas yang akan awak semua tempuhi. Cuma hari ni kertas 1 rata-rata cikgu awak dah terangkan. Hari ni kita nak masuk pada kertas 2 untuk bahagian C rumusan Untuk bahagian C ni, kalau awak tengok pada wajaran markahnya adalah 30 markah dan hanya 1 soalan saja. Kalau yang A ni, kalau tengok kertas 2 ni, kalau bahagian A dan juga bahagian B, walaupun 35 markah, kedua-duanya ada banyak soalan. Jadi awak boleh skor lah. Jadi kalau untuk bahagian rumusan ni, 1 soalan saja yang perlu awak jawab. Jadi kalau terpesong untuk karangan rumusan, jadi markah awak akan terpesong Jadi saya nak awak dapat 30 markah. Saya tak nak awak dapat 20 markah. Saya nak awak dapat betul-betul 30 markah. Boleh? Okey. Saya tak perlu terangkan sebab okeylah, saya terangkan sikitlah, takut awak tak ingat. Okay, kelas 1 kita ada bahagian A. Yang mana bahagian A ni adalah karangan baharansangan. Untuk bahagian B pula ada 4 soalan karangan umum. Okey, untuk kertas 2 ni untuk kertas 2 ni, untuk bahagian A, sistem dan aplikasi bahasa, awak akan disoal dengan 5 aspek. Ada morfologi, ada sintaksis, ada penyuntingan, ada bahasa Melayu standard dan juga peribahasa. Baik, untuk bahagian B ni adalah soalan pemahaman. 3 soalan akan diberi pada awak. Okey, untuk bahagian C ni lah rumusan. Okey, untuk kertas 3 dan juga kertas 4 kita akan jumpa insya-Allah lah bulan 6 nanti. Ini adalah ujian lisan bahasa Melayu, yang mana untuk kertas 3 ni adalah ujian bertutur. Untuk kertas 4 ini adalah ujian mendengar. Dia lebih kurang ataupun ada persamaan sedikitlah dengan ujian PD3 awak dahulu. Jadi yang ni saya cakap secara umum lah Untuk kertas 3 ni, bahagian A ada individu. Ada 1 petikan, akan bagi pada awak 1 petikan bersoal jawab dengan pentaksir. Pentaksir tu adalah orang luar Dia bukan orang cikgu-cikgu sekolah ni. Jadi awak kena betul-betul
fahamlah untuk jam bertutur ni. Untuk bahagian B pula akan diberi pada awak kumpulan. Okey, untuk kita sempat ini, untuk ujian mendengar ni akan ada aneka pilihan, pelbagai bentuk dan juga respon terbuka. Baik, akan ada pada awak, diberi pada awak 4 hingga 6 petikan. Awak kena jawab 20 hingga 26 soalan. Baik, itu semua kita akan belajar. Sebab kalau ada DL nanti, lagi minggu depan, kita akan buat lain pula. Untuk hari ni, saya nak fokus untuk rumusan saja. Macam mana cara kita nak skor untuk dapat 30 markah rumusan. Boleh? Okey. Tak boleh. Tak nampak Alamak. Macam mana? Tapi dalam tu nampak. Sebab nanti buat rakaman tu kan. Situ tak boleh buat apa lah. Dia kita nampak Okey. Saya nak bagi pada awak panduan senang Cara senang untuk kita buat rumusan. Awak nak buat rumusan, ini saya bagi tip ataupun panduan macam mana untuk kita buat satu rumusan yang terbaik. Ini format baru Okey. Okey, awak kena faham untuk rumusan kali ni, untuk format baru ni, tugasan tidak dinyatakan dalam arahan soalan. Soalan hanya akan nyatakan pada awak petikan ataupun bahan diberikan kepada awak, perlu dibaca semua. Lepas tu anda perlu membuat satu rumusan yang jumlah patah perkataannya 120 patah perkataan tanpa memberikan pada awak tugasan. Kalau dulu soalan SPM dulu diberi pada awak buat satu rumusan tentang langkah-langkah untuk menjimatkan elektrik. Betul? Tapi untuk kali ini dia tak bagi tugasan pada awak. Jadi awak kena buat macam mana? Kena baca bahan yang diberikan. Kena faham betul-betul Okey, yang kedua pula. Kena baca arahan dengan teliti Apa arahan soalan tu nak? Okey, yang ketiga, calon perlu mengenal pasti semua fokus yang terdapat dalam semua bahan. Ingat bahan akan diberikan pada awak lebih daripada satu sumber. Jadi kalau ada 3 sumber, awak kena kenal pasti 3 sumber. Dan tidak semestinya satu sumber itu ada satu fokus saja. Fokus ni adalah ni lah, macam tugasan dia lah. Nak langkah-langkah ke, nak punca-punca ke, dia nak faktor-faktor ke. Itu semua tak ada dalam arahan soalan. Itu semua awak kena cari dalam bahan ataupun sumber yang diberikan. Baik. Yang keempat pula, kena baca petikan secara menyeluruh dan kenal pasti fokus perbincangan. Samalah kena kenal pasti fokus tu. Okey, kenal pasti 2 atau 3 fokus berdasarkan petikan dan grafik yang diberikan. Ingat sumber akan diberi pada awak tidak semestinya petikan dan tidak juga semestinya grafik. Dia boleh gabungan. Mungkin boleh jadi pagi pada awak satu petikan, satu grafik, ataupun satu petikan, satu pantun. Itu semua terpulang pada penggubal soalan nantilah. Okey. Yang seterusnya. Okey. Kalau rumusan dahulu awak kena cari juga isi tersirat, betul? Tapi untuk rumusan kali ini, awak hanya perlu ambil isi tersurat daripada petikan dan grafik saja sebagai fokus 1, 2 dan 3. Isi tersirat tidak diperlukan Jadi awak ambil saja tersurat dalam petikan atau bahan diberikan tu, awak salin balik dalam rumusan awak. Agak senanglah, tapi awak kena kenal pasti betul-betul hanya isi tersurat. Faham Okey, seterusnya ingat calon mesti mengemukakan 8 isi lengkap. Kena paling kurang 8 isi lengkap yang awak kena kemukakan. Janji jangan lebih daripada 120 patah perkataan. Boleh? Okey, isi wajib diambil daripada setiap bahan dan menyentuh setiap fokus. Jadi, kalau ada 3 fokus, jadi awak kena ambil ketiga-tiga fokus tersebut. Janji kena ada 8 isi Okey. Seterusnya, markah bahasa dinilai secara holistik. Biasalah, sebab keseluruhan
Keseluruhan untuk markah rumusan ni ada 30 markah. 20 markah adalah markah isi, 10 markah lagi adalah markah bahasa. Untuk markah bahasa ni akan dinilai awak secara holistik, secara menyeluruh lah. Penggunaan bahasa awak, kesalahan ejaan semualah. Okey, seterusnya rumusan tidak melebihi 120 patah perkataan. Ingat jumlah perkataan untuk yang dikira adalah berdasarkan ayat terakhir. Contoh, kalaulah 120 awak berada pada di sini. Berada melebihi ni 120 patah perkataan. Jadi, pemeriksa akan baca 120 patah perkataan sampailah titik noktah terakhir. Jadi, tadi kalau lepas ni awak nak buat kesimpulan semua tu tak dikira dah. Pemeriksa hanya akan baca 120 patah perkataan saja. Ingat jangan buat lebih. Okey. Alamak, macam mana ni? Kejap jam pula dah. Apa?